Assalamualaikum murid-murid. Hari ini murid-murid bersama Ustazah kita akan belajar pendidikan Islam tahun 1 dalam bidang sirah. Tajuknya apa? Tajuknya teladani sifat siddiq Nabi Muhammad. Jom kita belajar. Tapi sebelum kita mulakan pembelajaran, jom kita membaca surah Al-Fatihah, doa sebelum belajar dan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Okey, baik. Sekarang mari kita lihat objektif pembelajaran. Selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, menganalisis sifat siddiq Nabi Muhammad yang unggul melalui kisah dengan betul. Yang kedua, mencontohi tindakan Rasulullah daripada kisah Nabi Muhammad yang bersifat siddiq dengan betul. Jadi, jom kita mulakan pembelajaran kita. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita jawab soalan ni. Okey, soalannya, apakah 4 sifat wajib Nabi Muhammad? Sifat wajib Nabi Muhammad ni kita dah belajar ya untuk tajuk kita yang sebelum ni dalam bidang sirah. Tajuk yang sama. Okey, apakah 4 sifat wajib Nabi Muhammad? Saya beri 10 saat, nanti kita tengok jawapan bersama-sama. Okey, masa telah pun tamat. Mari kita lihat jawapannya. 4 sifat wajib Nabi Muhammad. Yang pertama, siddiq, iaitu bercakap benar. Yang kedua, amanah, jujur. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat, fatanah, bijaksana. Ini adalah 4 sifat wajib Nabi Muhammad. Tapi hari ini kita akan belajar satu sahaja sifat wajib Nabi Muhammad, iaitu sifat siddiq, sifat bercakap benar. Okey, baiklah. Sekarang buka muka surat 116. Kita tengok sama-sama dalam buku teks ada dialog antara seorang ibu dan 2 orang anaknya. Seorang anak lelaki dan seorang lagi anak perempuan. Jadi kita baca dialog ni bersama-sama. Dan kemudian kita keluarkan mengenai amalan-amalan siddiq Rasulullah SAW. Okey, baiklah. Kita tengok yang pertama. Ibu, Ustaz kata Nabi Muhammad SAW seorang yang dihormati kerana sering bercakap benar dan berterus terang. Ya, semua perkara yang Nabi sampaikan benar dan pasti berlaku kerana baginda bercakap berdasarkan wahyu, perintah dan petunjuk daripada Allah. Kemudian anak lelaki dia bercakap, nombor 3 tu. Betul, sehinggakan dalam bergurau pun baginda tidak pernah berbohong. Ibu, Muaz ada terbaca musuh Nabi Muhammad pun mengaku sifat siddiq Nabi Muhammad SAW. Tengok nombor 5 tu. Adik perempuan ditanya, ceritalah abang. Adik hendak tahu juga hebatnya Nabi kita. Jadi kita tengok pula muka surat 120. Okey, kita habiskan dulu dialog ni. Okey, kita baca kisah yang Muaz akan ceritakan ni. Okey, di salah satu jalan sunyi di Mekah, seorang pembesar Quraisy menahan Abu Jahal yang sangat membenci dan sentiasa menentang dakwah Nabi Muhammad. Okey, kita baca dialog antara Abu Jahal dan seorang pembesar Quraisy.
Wahai Abu Al-Hakam, adakah Muhammad itu seorang yang benar atau pendusta? Seorang pembesar Quraisy tanya dekat Abu Jahal. Okey, Abu Jahal pun jawab, sesungguhnya Muhammad itu ialah lelaki yang bercakap benar dan tidak pernah berbohong walau sekalipun. Tengok tu. Abu Jahal yang sangat membenci Rasulullah pun mengakui yang Rasulullah ini adalah lelaki yang sentiasa bercakap benar dan tidak pernah berbohong walaupun sekali. Hebat tak Nabi Muhammad? Hebat kan? Sehingga musuh Nabi Muhammad pun mengakui sifat siddiq Nabi Muhammad. Okey, kita pergi pula kat dialog nombor 6 tu. Ni adik Muaz bercakap. Apabila kita mengamalkan sifat siddiq, kita dipercayai dan disukai kan abang? Muaz pun jawab, sebab itu Allah wajibkan kita bercakap benar. Kita juga dapat pahala. Tengok tu, bila cakap benar, kita pun dapat pahala. Orang pun suka dengan kita, percaya dengan kita. Allah catatkannya sebagai seorang yang benar dan dijauhi daripada neraka. Itu kebaikan kita bercakap benar. Okey, kita tengok nombor 8. Siapa tanya tu? Adik Muaz. Okey. Hebat sungguh Nabi Muhammad SAW. Adik pun hendak amalkan sifat siddiq seperti Rasulullah. Bagaimana ibu? Adik Muaz tanya kepada ibu dia. Ibu jawab apa? Nombor 9 tu, tengok. InsyaAllah kita boleh bersifat siddiq. Macam mana? Okey, caranya yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bersahabat dengan rakan yang baik. Dan yang ketiga, berani untuk bercakap benar. Okey, tengok kat rumusan bawah tu. Kita wajib mencontohi sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tengok apakah contoh-contoh teladan ataupun contoh-contoh sifat siddiq Nabi Muhammad berdasarkan dialog tadi. Dialog ni dia menceritakan mengenai sifat siddiq Nabi Muhammad. Sekarang kita keluarkan apa contoh sifat siddiq Nabi Muhammad. Apa contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Okey, kita tengok apa, kita keluarkan sama-sama. Kita tengok kat dialog nombor 2. Ya, semua perkara yang Nabi sampaikan benar dan pasti berlaku kerana, okey tengok. Jawapan pertama, baginda bercakap berdasarkan wahyu, perintah dan petunjuk daripada Allah. Ingat apa-apa kalam Allah. Apa kalam Allah ini? Kata-kata daripada Allah. Itulah wahyu, perintah, petunjuk daripada Allah, semuanya betul. Semuanya benar. Jadi, apa yang Rasulullah cakap itu semuanya benar. Okey, kita tengok lagi apa kita keluarkan. Tengok tu, sehingga kan dalam bergurau pun baginda tidak pernah berbohong. Bayangkan, baginda bergurau pun tidak pernah berbohong. Semuanya perkara-perkara yang jujur. Tengok muka surat 120. Tengok tu, Abu Jahal kan, tadi buktinya Abu Jahal sendiri pun mengakui Nabi Muhammad tidak pernah berbohong walaupun sekali. Kita tengok banyak kan bukti-bukti bahawa Nabi Muhammad bercakap benar. Jadi kita pun boleh bercakap benar. Kita tengok nombor 9. Macam mana nak bercakap benar? Iaitu kita perlu sentiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita bersahabat dengan rakan yang baik. Kemudian yang ketiga, kita berani untuk bercakap benar. Jadi kalau kita amalkan ketiga-tiga ni, hati kita akan sentiasa ingin bercakap benar dengan sesiapa pun, dengan Allah, dengan rakan-rakan, dengan keluarga, bahkan dengan orang kita kenal pun kita akan bercakap benar. Okey, tengok soalan ni. Saya amalkan sifat siddiq seperti Nabi Muhammad. Awak bersikap jujur lah. Okey, apakah tindakan saya jika apa? Okey, saya akan bagikan awak 3 situasi. Jadi awak perlu buktikan yang awak ni bersikap jujur. Apa yang awak akan lakukan berdasarkan situasi yang saya akan bagi nantilah. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, kita tengok situasi yang pertama. Kawan saya meniru. Awak tengok tu, tengah peperiksaan, betul tak? Meja pun dah jarak dah. Okey, tapi kawan awak nak meniru awak. Jadi awak yang seorang jujur ni, apa yang awak nak buat? Kalau awak dalam peperiksaan, lepas tu kawan awak nak meniru, awak soroklah jawapan tu. Jangan bagi kawan awak tiru. Sebab apa? Sebab peraturan dalam peperiksaan, kita tidak boleh meniru. Kalau awak kasih, kalau awak tiru, itu bermakna awak dah menipu.
Macam mana awak nak jujur kalau macam tu? Jadi awak tidak benarkan kawan awak meniru. Kalau boleh soroklah jawapan tu, jangan bagi dia nampak. Okey, situasi kedua. Saya belum solat Zuhur. Kita belum solat Zuhur lagi. Kita nak buat apa tu? Tengok TV. Belum solat Zuhur lagi. Asyik leka tengok TV. Okey, jadi datanglah ayahnya. Siapa ni? Ini namanya Muaz. Datanglah ayah Muaz. Dia kata, dia tanya kat Muaz, Muaz, sudah solat? Sebenarnya kita belum solat tau. Apa kita nak jawab dengan ayah kita ni? Okey, jadi apa yang awak nak jawab? Awak rasa apa yang awak perlu buat? Awak kan seorang yang jujur. Apa jawapan dia? Jawapannya, cakaplah dengan ayahnya, dengan ayah kita. Cakap, belum solat lagi. Jawab macam tu. Kalau kata awak dah solat, itu bermakna awak menipu, awak tidak jujur. Okey, kita tengok situasi yang terakhir. Tengok tu. Saya menerima baki wang yang berlebihan. Awak beli, awak terima baki lebih, dapat duit lebih. Okey, kita tengoklah. Contohnya awak beli apa tu? Susu, milk. Susu tu harga 80 sen. Sekarang ni awak ada duit RM1. Awak bagilah dekat tukang jual tu RM1. Okey, RM1 tolak dengan 80 sen harga susu tu, dapat 20 sen. Betul tak? Baki dia sepatutnya awak akan dapat daripada tukang jual tu 20 sen. Sebab awak bayar RM1 lah. Okey, tapi awak dapat baki 50 sen. Sepatutnya awak dapat 20 sen tapi dapat 50 sen. Jadi yang berlebihan tu, duit yang lebih tu, berapa harga dia? 30 sen. 30 sen tu bukan duit awak 30 sen tu duit tukang jual tu sepatutnya. Jadi tindakan awak seorang yang jujur ni, apa yang awak akan lakukan? Jadi awak perlu pulangkan semula dekat tukang jual tu harga duit awak, duit yang bernilai 30 sen. Sepatutnya awak dapat 20 sen sahaja, lagi 30 sen awak bagi semula dekat tukang jual tu. Barulah nampak kita ni seorang yang jujur. Okey, tidak menipu. Baiklah, jadi sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, apa yang kita belajar hari ini? Iaitu sifat siddiq Nabi Muhammad, sikap jujur. Sentiasa bercakap benar. Jadi Ustazah harapkan bila kita dah belajar sifat siddiq ini, bolehlah kita contohi Nabi Muhammad. Sentiasa cakap jujur, sentiasa elak daripada menipu. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.